Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita daripada Fendi Ismail TV hari ini sebenarnya bertuah. Kita dapat bersama dengan Presiden Persatuan Farmasi Malaysia, Tuan Haji Amrahi bin Buang. Saya dipahamkan pada hari Isnin nanti Tuan Haji akan bersiaran langsung di TV3 Malaysia hari ini MHR pada sebelum tu saya dulu. Kita nak tanya sikit berkenaan dengan Tuan Haji. Sekarang ni kan macam penjualan ubat lah pasal Haji pakai farmasi. Saya tengok ada penjualan ubat di Facebook, di kedai-kedai, di pasar malam. Macam-macam ubat ada, ubat kuat ke, ubat kuruskan badan ada. Macam mana kita nak pastikan ubat tu sebenarnya lulus, boleh kita makan? Okey, Tuan Haji cerita sikit. Terima kasih Saudara Fendi. Sebenarnya bila kita cerita tentang masalah bila kita kata ubat-ubat di atas dalam talian ni, dia sebenarnya satu perkara yang sangat serius. Ini adalah kerana masyarakat boleh terus mendapatkan ubat secara dalam talian, dan banyak dia punya isu yang berkaitan perkara ni. Isu yang pertamanya adalah dari segi keabsahan lah. Bermaksud bahawa actually ubat ni daripada mana dia punya sumber tu. Kan kita tak tahu kan. Sebab kita tahu akses kepada ubat tersebut mungkin ada di dalam negeri ataupun di luar negara. Jadi kita tak tahu. Itu satu. Jadi yang keduanya kita ingat bahawa oleh kerana sekarang ni dah terlampau mudah, jadi terus boleh sampai ke rumah. Kita boleh, maknanya kita order, kita terus post sampai ke rumah, kita makan. Jadi benda ni yang jadi satu perkara yang berbahaya. Jadi pertama sekali yang kita nak kata tadi, saya tak tahu apa dia punya, kat mana dia buat ubat tu, dia daftar tidak, diikut. Sebab nak buat ubat, kalau di Malaysia ni semua ubat berdaftar. Apabila kita berdaftar, maknanya dia memang ada dia punya nombor. Dia ada MAL, lepas tu ada angka, 8 angka, lepas tu ada dia punya itu, dan yang jenis-jenis ni yang kita akan tengok sama ada ubat tu dikawal ataupun ubat biasa dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni kita boleh datang ke premis farmasi untuk dapatkan keterangan yang selanjutnya. So jadi maknanya apa yang kita tanggungjawab kita adalah untuk memastikan bahawa produk-produk tu memang jaminan kualiti tu ada. Jadi kita cuba boleh dapat jaminan kualiti ubat ni apabila kita datang ke premis farmasi yang betul lah. Jadi perkara ni yang kita nak bagi tahu. Itu satu. Yang keduanya, apabila kita kata kebanyakan contohnya macam kata ubat-ubat yang melibatkan preskripsi, maknanya kumpulan racun kumpulan B ni yang memerlukan slip preskripsi daripada doktor kan. Jadi benda ni pun jadi satu isu di mana sesuatu yang perlu kita buat dengan sempurna. Sebab yang ni kita nak ikut undang-undang. Jadi kalau ubat preskripsi adalah ubat kumpulan racun B ni, di mana yang boleh prescribe adalah doktor yang register practitioner lah. So jadi ni yang penting. Lepas tu pula doktor pula kena ikut peraturan dia, sebab slip preskripsi ni adalah satu dokumen legal kan. Maknanya kalau jadi apa-apa pun boleh dibawa ke mahkamah. Maknanya kalau ada kesilapan pun boleh mahkamah. Jadi di dalam akta racun tu dah menjelaskan apa perkara-perkara yang perlu diletakkan di dalam slip preskripsi itu. Maknanya kita nak kena pastikan nama pesakit tu ada, okey, macam mana kita nak kenal dia dan sebagainya. Apa tu kita nak tahu doktor tu prescribe apa bentuk ubat yang diprescribe, apa nama ubat yang diprescribe, berapa banyak dos yang ditetapkan, lepas tu dari segi kekerapan dan juga dari segi jangka masa. Jadi benda ni semua mesti ditulis. Lepas tu pula doktor pula kena sign. Dan doktor tu seperti saya kata tadi, doktor tu mesti yang berdaftar dengan MMC, Malaysia Medical Council. Jadi perkara ni semua kita kena ada teratur lah. Jadi kita faham bahawa apabila kita berurusan dengan perkara macam ni, jadi kita tahu bahawa kita mesti boleh buat benda tu dengan mengikut undang-undang lah. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan adalah jangan apabila katalah kita pergi ke farmasi kan, apabila
farmasi itu dah menerangkan, okey, bahawa ubat ni adalah ubat kumpulan B, kan, percayalah apa ni cakap ahli farmasi itu, sebab mereka memang tertakluk kepada undang-undang. Kebanyakan daripada mereka lebih kepada untuk membantu pesakit. Kebanyakan ni yang saya tengok majoriti semua macam, cuma niat tu ada nak untuk menolong pesakit. Kadang-kadang pesakit datang ke satu tempat, katalah di sini, katalah dia daripada luar ke sini, kehabisan ubat. So macam mana kita nak buat? Jadi maknanya bukan maknanya dia ada niat jahat dan sebagainya. Jadi kita nak membantu. Cuma kekangan peraturan tu, undang-undang tu yang jadi masalah. Sebab preskripsi tu kena ada. Jadi apa yang farmasi boleh buat, cuma setakat boleh bagi 24 jam. Lepas tu kena nasihat pesakit untuk jumpa doktor di klinik dan dapatkan preskripsi. Okey. Dan apabila dia dapatkan preskripsi itu, tu pulang kepada pesakit lah, sama nak ambil di klinik pun boleh ataupun nak beli di farmasi pun boleh. Cuma cara orang kata kebiasaannya harga ubat di farmasi memang jauh lebih murah lah. Itu jadi itu yang kita nak bagi. Bukan maknanya perkara itu salah, makna apa yang dibuat oleh klinik tu salah, tak. Dia pun ada juga dia punya peraturan. So jadi maknanya benda tu boleh dilakukan. Dan jadi maknanya ambil lah kata manfaat daripada perkara ni supaya masing-masing jaga hal masing-masing. Kadang-kadang saya tengok ahli farmasi kena marah. Kena marah. Kenapa ni kadang-kadang kata tempat lain boleh, kenapa you tak boleh? Jadi masalah lah. Jadi kita tak mahu perkara tu berlaku. Apa yang kita nak ikut peraturan. Dan yang bagusnya apabila kita pergi di premis farmasi ni, okey, kita bukan saja mendapat produk, tapi kita dapat imat nasihat. Okey, so kita nak bahawa kita punya masyarakat ni dia punya celik tentang ubat dan juga celik tentang penyakit dan kesihatan tu kita kena tingkatkan. So itu yang pada saya lah. Dan di sinilah di premis farmasi ni lah yang boleh dapat perkara ni. Dan memang tujuan kita mewujud farmasi community ni di dalam masyarakat, kan, ia sebenarnya sangat-sangat relevan. Lebih lagi di Temerloh ni, Taman Temerloh Jaya ni kan, dengan dengan dia punya ikon ekosistem semua, saya pasti premis ni boleh memberikan sumbangan yang sangat bermakna, khususnya untuk menguatkan umat. Asal mereka sihat, bila sihat mudah nak nak berbakti, mudah nak beribadat dan macam-macam lagi lah. So saya rasa itu yang patut kita lakukan. Jadi manfaatkan ahli farmasi kat sini, ilmu dia, pengalaman dia, maklumat-maklumat yang diberikan, nasihat-nasihat yang diberikan. Saya rasa itu sangat penting kan. So saya harap benda ni boleh buat di mana-mana sajalah. Satu lagi nak tanya. Boleh. Tanya saya jawab. Yang sekarang ni katakan di Facebook lah, saya banyak Facebook, banyak jualan ubat tu. Jika kita sebagai pengguna, kita nak pastikan mana ubat ini diluluskan oleh kerja, apa dia ada tulis ke apa benda. Jadi kalau masa saya sebutkan tadi, kalau kata ubat tu di Malaysia ni mesti didaftarkan dan dia memang ada. Dia ada kod dia, apa dia punya hologram dia memang ada. Hologram dia mesti ada hologram. Mesti ada hologram. Dan perkara tu boleh disemak di farmasi. Sebab kita ada Pharmatech untuk cek sama ada dia punya itu genuine atau tidak. Jadi maknanya perkara-perkara yang dah dijalankan oleh kerajaan. Saya rasa negara Malaysia dari segi dia punya undang-undang untuk mengawal produk-produk berdaftar ni memang ada. Tapi jawab soalan di mana kita cerita pasal di mana iklan-iklan. Ya, iklan macam ni. Saya sekarang ni kita tertarik bila saya tengok apa yang sedang berlaku, memang sangat menggerunkan. Ya. Sebab ubat-ubat preskripsi sebenarnya ubat-ubat yang perlu kita kawal. Ya, betul. Okey, contohnya kalau kita tengok, kata contohlah, ada ubat yang untuk keguguran dah. Ubat untuk keguguran dijual di atas talian. Ubat untuk menggugurkan kandungan. Ya. Ada di atas talian. Ya. Dan tak ada kawalan. Ini benda ni semua perkara yang sangat berbahaya. Jadi dan kita nak kena pastikan, sebab saya berulang kali mengatakan bahawa
dapatkan khidmat nasihat daripada ahli farmasi dan juga doktor. Itu satu bab. Keduanya, iklan-iklan ni kalau kita tengok banyak yang orang kata tidak mengikut peraturan, tidak mengikut iklan. Sebab saya duduk dalam lembaga pun, dalam lembaga iklan ubat. Maksud dia tidak mengikut tak ikut. Maknanya kalau kata maknanya kalau kita tengok dari segi perundangan, dia ada 20 jenis penyakit tau yang tak boleh digunakan. Tak boleh ditaruh dalam sebagai promosi, memang tak boleh. Tak boleh masuk dalam promosi. Ada 20 jenis. Tak 20 jenis. Tapi yang biasanya ada tu ada benda dalam tu. Ya. Contohnya katalah untuk adalah untuk orang kata ubat kuat dan sebagainya. Itu semua termasuklah. Masuk kan ubat kuat ke, ubat putih ke, ubat apa semua. Banyak orang. Dan memang iklan tu. Saya kalau tengok saya pun tak tahu apa nak cakap lagi dah. Ya, betul. Memang macam-macam ya kita di media sosial kan. So bila kita dapat maklumat tu memang sesuatu yang kadang kita geleng kepala dan perkara pada saya saya rasa kita punya bahagian pengkasa farmasi ni tak menang tangan lah. Tak menang tangan sebab sahabat-sahabat saya di sana kan mereka cuba buat. Memang dia ada cyber security dia bekerjasama dengan SKMM untuk tutup laman-laman web. Tapi itulah bila kita tutup hari ni besok akan keluar dan sebagainya kan. Jadi jalan penyelesaiannya adalah kita kena mendidik masyarakat. Jadi salah satu cara dia maknanya pergilah kepada premis-premis farmasi yang memang kita tanggungjawab kita adalah untuk mendidik masyarakat. Jadi saya ingin menegaskan bahawa premis farmasi community ni bukan tempat kita pergi jual ubat semata-mata, tu salah. Kan? Saya bagi contoh lah di mana macam mana kita nak buat kita panggil disrupsi. So kalau kata Cik Fendi, melalui pintu tu, okey. Katalah tujuan kan nak beli paracetamol. Tujuan dia nak beli paracetamol. Kebiasaannya apa yang berlaku? Cik Fendi akan masuk. Mana paracetamol? Dia akan tunjuk. Paracetamol kan? Paracetamol. Lepas tu pergi kat sana, pergi ambil. Lepas tu pergi bayar. Lepas tu balik. Go. Itu baru sama macam tempat lain. Jadi apa yang kita boleh buat masa macam Cik Fendi masa nak membayar tu elok yang staff yang buat tu dia bagi dia bukan ahli farmasi, dia staff farmasi. Cuma akan tanya pada Cik Fendi. Maknanya 2 soalan atau 3 soalan yang tanya. Pertama, obat ni untuk siapa dan untuk apa? Nombor 3, Cik Fendi sudi tak nak jumpa dengan ahli farmasi? Ni 3 soalan ni penting. Pasal apa? Apabila Cik Fendi setuju, maknanya nak jumpa kepada ahli farmasi, jadi berpeluang Cik Fendi untuk tanya dengan seorang profesional. Di situ nanti ahli farmasi ni akan menanyakan beberapa soalan. Kata contohnya tadi, Cik Fendi nak beli paracetamol tu untuk untuk sakit kepala. Jadi maknanya ahli farmasi tu akan tanya. Bila kita kata sakit kepala tu, Cik Fendi kena terangkan kiri, kanan, atas, bawah, belakang apa semua, kat mana rasanya, bila rasa sakit kepala tu, pagi, petangnya. Itu semua ada macam-macam dia punya ni kan. Dan mungkin obat yang asal-asal tadi kata paracetamol tu, kata contohnya migraine lah kan. Kata contohnya sebenarnya kata sakit tu sebelah saja. Sebelah saja. Jadi maknanya paracetamol tu tak berkesan. Jadi ahli farmasi tu akan kata tak. Kita maknanya obatnya sebenarnya adalah obat migraine. Jadi dia akan terangkanlah. Kita perlu migraine. Ada. Jadi dari situ itu yang kita kata membezakan. Begitu juga kalau contohnya, kalau tadi kita pasal sakit kan? Yang ni kita pasal demam pula. Kata demam. Demam. Kan ni dengan COVID-19 ni kan? Semua dah peka dengan ni kan? So kalau kita kata sekarang ni kita dah tahu normal berapa?
37 kan? Okey, 37. Kalau 37.5 maksud dia lain, 38 maksud dia lain, 38.5 maksud lain. Lepas tu dia akan tanya, apa berapa kerap? Berapa kerap? Berapa lama dah? Berapa lama dah macam ni? Mana kalau katalah contohnya 3 hari kan, mengalami pengalaman. Ahli farmasi akan kata, minta maaf Cik Fendi, saya rasa pandangan saya adalah Cik Fendi saya nak rujuk kepada klinik. Jadi apa yang ahli farmasi perlu buat, tulislah dengan buat referral betul-betul. Okey, rujuk kepada doktor, saya dah jumpa patient ni apa semua gini. Jadi dia dah dapat orang kata makluman awal. Jadi mungkin Cik Fendi sebenarnya ada denggi. Macam tu. So jadi itulah perbezaan. Jadi kita nakkan bahawa apabila kita pergi ke farmasi, macam itulah yang kita dapat. Kita kena tukar mind minda orang kan nak beli ubat itu. Sebenarnya farmasi dia bukan sekadar untuk beli ubat. Kita jumpa dengan apa dia punya ahli farmasi akan bercerita apa sebab simptom apa yang kita ada pada kita. Itu yang sebenarnya. Jadi saya cuba bagi apa ni simple lah, ubat yang paling simple sekali kan. Tapi sebenarnya macam-macam sebab ikut kajian Persatuan Farmasi Malaysia kan, kita melihat bahawa apabila kami jalankan survey kan, sebenarnya masyarakat kan kalau dia ada katalah demam, batuk, sesama, okey dan sebagainya, bersin dan sebagainya, 70% akan pergi ke farmasi dulu. 70% akan pergi ke farmasi. So jadi maknanya dia datang sini dan ahli farmasi insya-Allah orang kata boleh memberikan ubat-ubat yang sesuai untuk mengatasi tanda-tanda ataupun simptom penyakit itu. Dan saya pasti bahawa ahli farmasi khusus yang bertanggungjawab tetap akan merujuk kepada doktor apabila dia tak boleh handle. Jadi tugas yang dia buat tu adalah kita panggil macam screening ke atau triage lah. Dia punya technical term tu nama dia triage. Jadi sebenarnya kita nakkan masyarakat memerlukan doktor yang kompeten, ahli farmasi yang kompeten. Okey, dan tugasnya adalah untuk berbakti pada masyarakat. Nah, jadi masyarakat memerlukan doktor yang kompeten, farmasi yang kompeten. Kami memang tak mahu jadi doktor. Because kami tak ditrain untuk. Sebab ahli farmasi dia ada 3 peranan utama dia. Pertama, ikut apa yang kita belajarlah. Kami sebenarnya pakar ubat. So doktor pakar penyakit, kita pakar ubat. Jadi dia pakai ubat. Jadi maknanya kalau kita pasal ubat dia A sampai Z semua dia tahu. Okey. Yang keduanya, kita ni juga penjaga. Sebab ubat ni tadi saya dah sebut pasal kualiti kan. Jadi dalam farmasi ni kan semuanya ubat berdaftar. Jadi maknanya kita kawal dari segi kualiti, dari segi keselamatan, kebersihan memang kena jaga. Kalau nanti akan diambil kan. Lagi satu dari segi aspek penjaga ni adalah apa-apa yang masuk dalam badan kita ada kemungkinan berlaku kesan sampingan. Itu yang. Okey, itu sebab antara sebenarnya beza antara racun dan ubat adalah dos. Dos dia yang dos. Dia ubat kalau terlebih dos dia boleh jadi kacau. So itu penting Satu lagi, jangan pergi especially kalau untuk penyakit tidak berjangkit NCD ni. Penyakit macam diabetes, hypertension, apa semua tu kita bagi penyakit tidak berjangkit kan. Jangan sekali-kali berkongsi ubat Maknanya ubat darah tinggi ni contohnya memang banyak jenis. Jadi doktor dia akan membuat dia punya kajian dulu. Lepas tu dia akan berbuat keputusan untuk prescribe ubat.